Okay, alright Sophie, apa khabar? Assalamualaikum. Apa isu? Sihat Tak ada kelakar-kelakar petutang ni. eh? Apa? Ha. Sihat Sophie, sihat. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Macam inilah kita Okay. sebagai mangsa yang dah berumur. Cik, macam berumur sangat. Sedikit perkembangan Sophie. Apa yang boleh dikongsikan? Perkembangan diri sekarang ni kat rumah ke, work from home ke macam mana? Mama pengantin tergi ni, kita kerja di rumah lah dah daripada bulan 2 tahun lepas. Bulan 2 tahun lepas. Kenapa Hmm. sebelum PKP ya? Sebab Masa tu company dah aku PKP ke? US. Company aku US. Okay. So bila US, dia Ah. macam ni masa COVID tu jadi bulan 12, betul tak? Oh, okay betul. Untuk Lebih overseas kurang lah. bulan 12 macam tu lah. Untuk overseas lah, untuk semua sekali lah. Ah. So bila jadi bulan 12 tu, Kat ada sana dah ni dah. masa tu dekat US dah start bising masa bulan 1. Okay. And then masa bulan 2 pula, masa tu US dah bagi, masa awal bulan 2, US dah Ah. macam bagi cadangan lah. Okay. Macam kita nak kena close down, bukan close down, dia kata temporary. Mungkin dalam Okay. seminggu atau 2 minggu. Okay. Tapi disebabkan masa tu ada orang bawa balik dari China kot. Bukan Okay. untuk Malaysia tapi untuk US. And then dia demam and then dia suspected COVID. Cok, ini company So kau ke? I mean, rakyat kat sana? kat sana, kat US. Ni cerita Bukan company kau US. lah. Bukan company kau yang kat sana. Company aku lah. Company aku Oh. tapi dia base US. Sebab company aku kat Malaysia ni Oh, consider suddenly subsidiary company je. kau yang kat sana tu ada yang positif. Not to say positif tapi Ha, dia punya simptom dia dah seakan sama. okay, Dia okay. tapi dia bukan, dia tak positif pun. So Ha, dia masa tu management decide untuk close down US okay. dalam awal bulan 2 macam tu. Sebab dia dah melibatkan organisasi besar, dia tak nak kata Hmm. tiba-tiba turn down. Lepas tu and then company aku ni memang dah jalankan apa panggil work from home daripada dia semenjak dia wujud lah senang cerita. Oh, Sebab company aku ni sebenarnya dulu Dell. Nama okay. company aku dulu Dell. Ha, Lepas tu dia, okay. entity beli. NTT, huruf N, T dengan Ha, T. okay. Dia company based Japan. Dia beli syarikat Dell Services. Betul dah, aku baru ingat. Ada staff Ah, Dell masuk company aku. Dia kata Dell kena beli. Company yes, lama aku dia kena sebelum ni. beli. Aku baru ingat. Tahun lepas Ah, lah cerita tu. ah, IT ya. Dia business development untuk Dell This is before lumayan. this. So Dell masa tu dia bukan nak kata kecil kan, tapi sebab Hmm. resources dia dah banyak. Resources dia dah banyak buat third Hmm. party semua. Lepas tu dia just ni lah kecil, bukan kecil apa. Dia kata dia jual saham dia lah. Senang cerita. Dia optimize lah. Dia optimize. So Dell jual kepada 3 company. Hmm. Salah satu tu company NTT lah yang besar juga. Okay. So dia ambil oleh NTT dan NTT ni masih keseluruhan dia aku masih follow rule US. Aku tak follow Japan sebab walau Dia ultimate holding company aku Japan. perubahan pemilik saham je lah. Tapi operation sama. Ajar perubahan milik saham, operation sama. Ha? So apa yang kita orang buat sekarang ni basically benda yang sama macam kita buat kat Dell. Kalau Dell Kau dulu work punya from home hmm. memang boleh. Hmm. Kau position Ah, as apa? Accounting eh? Macam mana? Audit. uh, apa nama position aku? Bukan aku accounting. Tapi Okay. dia punya nama dia senior, senang cerita senior executive lah. Okay, senior Ah, executive. Apa tu? ah. Department accounting. Dia kalau nak betul-betul department macam aku senior operation, senior operation, general operation apa benda jadah apa benda lagi, executive accounting, statutory accounting. So Jadi basically aku deal dengan maksudnya auditor. okay, dia auditor lah. Ah, aku deal dengan auditor. So apa semua account orang buat kan dalam company, Hmm. Hmm. aku akan oversee account tu and then Hmm. aku akan pergi ke auditor untuk auditor, external auditor audit lah. And after that external auditor akan banyak communicate dengan aku lah. Oh, And Malaysia aku akan banyak operation only communicate dengan ke overall. No, Asia? dia hub. Asia, Asian ke Asia ke? Bukan Asian, dia satu dunia. Hub. Oh, sekali Malaysia semua ni lah. hub. Yes, Malaysia ni company aku ni accounting Ha? dia hub dia kat Malaysia. Ha?
So maksud So kalau sama lah. macam contoh IT kat India, accounting So kat dia Malaysia, macam tu. international punya dia buat macam tu kan. Dia by department tu dia separate by, Internet dia by bukan international country. macam Petronas Ha? buat benda sama tak? Ya ke? Okay. Petronas dia panggil IFSSC, internet apa? International Financial Shared Service Center kalau tak silap aku. Okay. Itu yang last time aku dengar lah. Tapi itu kalau kau nak kata company Malaysia lah. Tapi kalau company luar, benda ni normal. Macam contoh kalau kau pergi ke Dell ke, kau pergi ke Infineon, HP. HP. Ha. Mana-mana. Basically mana-mana company yang international ataupun kita panggil MNC, dia akan buat macam ni. Alright. Okay. Okay, so thank you Sophie untuk sedikit update tentang diri Sophie. So dah lama kat rumah. Okay, kita pun tahu kau pun dah lama tak main motor. So sebab tajuk kita, apa yang kita rancangkan hari ni, kita nak sembang lah dengan Sophie pengalaman dia tentang motor, superbike. Dia pernah ada superbike, and then yang paling best ni aku nak dengan Sophie share lah pasal track day dia dekat Sepang. Sebab honestly aku pun Sepang pernah jadi MC lah beberapa kali kat situ. So far aku kau kat kadang sana tengok MC aku jadi MC. MC bukan kompetitor untuk Saga punya championship. Mana ada, gila, Kan? tak ada lah. Aku duduk Ada ni lah. tukar cakap bagi announcement Dia je. tahu. Aku pun Kita actually confirm aku kan. learning tengok orang je lah. Tak adalah aku pun tak faham sangat sebenarnya. So itulah, kalau sebab kau ada experience ni, aku nak dengar juga kadang dari segi track dia motor ni, apa dia punya, dia ada qualify ke nak masuk ni ataupun main masuk ke, and then susah tak bila kau kat dalam track tu, experience kau ambil corner dengan experience kat luar, nak mengendalikan jenis jalan dia. Of course aku tahu jalan tetar dia lain daripada jalan biasa. So mungkin kau boleh start sikit macam mana kau boleh track dia dulu, ini kita akan pergi kat motor nanti. Macam mana nak masuk track dia ke? Kita start basically daripada macam mana aku boleh terjebak lah. Okay, betul, alright. Okay. Boleh. So starting aku bawa motor, aku untuk yang motor kategori CC besar lah, CC yang orang kata perlukan biful lah. Aku bawa Versys kan dulu, betul tak? Betul. Okay, so masa aku bawa, yes betul. So Versys tu tujuan dia memang untuk balik kerja. Sebab aku more to travelling masa aku jadi auditor. And then bila Melaka, KL, Jelebu, and then KL, Jelebu tempat wife aku kan. Okay. So masa tu kan dah nak kahwin kan. So banyak nak kena perbincangan apa semua lah. So aku banyak travel lah. So and then bila jadi auditor, kau tak kena duduk tempat. Kerja kau akan bergerak. Contoh 8 pagi kau masuk, and then kau tak kena duduk office pun. Pukul 8.30 mungkin kau dah keluar dari office. Yes, banyak visit, betul. So aku banyak ada pergi Terengganu, Perak, semua benda tu lah. So luar KL dia punya ni. Dia luar KL. Macam aku pernah duduk dekat Terengganu sebulan tak balik. Duduk kat site office. So tu audit lah. Itu basically audit punya kerja. Tapi depends lah. Kalau company ada yang company yang macam big firm tapi hantar kau kat tempat kecil pun ada juga. Maksudnya macam datang dalam Selangor, dalam KL kan. Satu kepulauan lah untuk kau. Yes, betul. Satu kepulauan. Bagi aku dia satu kepulauan bukan apa, sebab mudah. Sebab aku nak bergerak, and then cost dia lagi murah daripada kalau kau pakai kereta yang kau akan dapat kereta, orang kata bila kau bergerak tu tol lagi, minyak lagi, service maintenance lagi yang kau rasa macam tak baloi. Okay. So kita yes, parking motor RM2. Parking kereta sehari dah RM30 boleh jadi KL. Betul. Macam tu lah. Okay. So kita berbalik kepada macam mana aku boleh start dengan terjebak masuk trade day ni. Sebenarnya member. Satu dia, kau salah pilih kawan. Bukan salah pilih kawan, salah pilih group. Dah pilih kawan tu betul lah. Bukan pilih kawan lah. Basically kau berkenalan. Aku mula-mula jumpa dengan nak kata orang tua tak tua, abang lah. Abang Joe nama dia. So dia ni kategori otai lah dekat Karak, highway Karak kan. So masa tu aku nak pergi Genting. Aku rasa kau pernah jumpa kan? Kau pernah jumpa kan? Ingat. Joe ingat. Ingat kan Abang Joe kan? So Abang Joe tu aku tak tahu. Mula aku tak tahu dia ni pakai motor apa. Aku masa tu dalam kepala otak aku stres kerja.
Aku nak pergi tempat yang aku boleh relax. Selalu memang kalau dah naik motor besar, usually orang akan pergi Genting, ataupun dia akan pergi jalan-jalan cek makan lah. Tapi masa tu Sabtu malam pukul 9 macam tu, aku sampai kat belakang BHP Karak tu. Ini kira salah silah lah kalau aku bawa mengarut-mengarut nanti sorry lah. Tapi kita akan cerita kenapa track day tu datang dari situ. Okay, kira masa tu umur aku dalam 24 lah. 23, 24 lah. Umur bukan aku, umur kau sekalian. So, masa berjumpa dengan dia tu, aku tak tahu dia pakai motor apa. Aku expect dia pakai motor touring enggak lah. Biasa macam dia dah agak berumur sikit. Tak ada sampai umur 50 kan. Cuma agak berumur. So, bila tanya aku, pergi mana? Aku cakap lah, aku nak pergi Genting lah. Nak pergi Awana. Lepas tu dia kata, oh tak apa, jom lah ikut saya sekali cakap tu. Aku pun okey je lah. Aku ingat aku dengan dia je. Sekali datang, zap, ZX-10, R1, Ducati Panigale. Satu lagi 600cc Jumpa kat ZX6. situ lah, dekat BHP. Yes, jumpa kat situ. Macam mana aku kenal. Sebenarnya macam ni lah, siapa-siapa yang berminat dalam motor ni, jangan malu untuk berjumpa orang. Itu satu tip. Dia macam tu. Yes, itu satu tips lah. Maksudnya contoh korang beli motor, tapi korang tak tahu nak ride dengan siapa. Ni untuk siapa-siapa yang mungkin tengok video kita ni kan. So korang nak tahu ride dengan siapa. Kalau korang tak tahu nak ride dengan siapa, korang just pergi je BHP ke ataupun kedua tempat-tempat. BHP apa? Karak. Yes, BHP kedua Karak. tu tempat dia. BHP Karak Sabtu dan Ahad. Kalau nak ramai Ahad lah. Tapi kalau Ahad ni biasa korang akan jumpa geng-geng yang sangat ramai. So korang akan macam takut nak bertegur. Tapi kalau Sabtu korang boleh datang and then just tegur je. Diorang semua friendly. Bagi aku lah. Bagi aku orang yang main motor ni semua friendly. Kecuali ada certain group. Certain jenama. Aku boleh kata macam tu lah. Tengok tujuan dia lah dia keluar tu. Kadang dengan Nanti aku ceritakan kenapa isu jenama ni datang. Okay. Ada benda ke? Okay. Ada benda ke? Okay. Right. Tapi so, yang Abang Jo tu aku tak tahu dia naik motor apa. Sekali bila dah follow tu, bila jom kita start ride. Maksudnya kita nak gerak lah. Nak gerak ke Awana lah asalnya. Sekali dia naik R1. Kau bayang 1000cc semua, 600cc 4 silinder, aku 2 silinder, motor tegak. Cuba kau bayangkan. 2 silinder versus 650 versus 2 silinder. Yes, betul. Okay. So bila motor tegak, aku still pulun enggak try untuk catch up. Tapi hanya dengan berapa saat aku hanya mampu melihat. Ya, aku rasa kau ada pengalaman kot. 4 jauh siul. Ya, macam tu lah. Dua mata rokok macam tu lah. So aku rasa kau tahu pengalaman tu Rik kan. Macam tu lah. So aku kena kat situ mula-mula. And then bila sampai kat Awana tu dia cakap dengan aku macam ni. Ni ayat racun tau. Kau kena ingat ayat ni. Aku rasa kau ni laju lah. Kau ni tak sesuai pakai motor jenis tegak macam ni. Kau kena ambil motor. Dia bukan kau, dia Hang. Sebab dia orang Pening. Hang tak sesuai pakai motor ni. Aku rasa Hang kena try ambil paling-paling Hang kena try 1000cc ke. Ataupun mungkin 600cc ZX6 ke. Hang bukan tak mampu, Hang mampu lah dia bagi ayat macam tu. Lepas tu aku pun macam tak apa nanti lah. Lepas tu dia bagi ayat kedua. Kalau Hang dah pakai motor yang orang kata apa? Motor-motor tunduk ni dia. Hang boleh join track day. Dia kata aku macam tu. Aku macam aku dah terbuka kat situ. Ada orang buat tapi biasa orang-orang yang dah lama main track. Versus ni ada orang lama buat. Dia orang yang biasa main track. Bukan tak ada. Cuma sebab kalau untuk orang-orang yang macam newbies macam aku ni kan nak try versus, bahaya. Basically memang bahaya sebab dia bukan motor untuk guna. Yes, dia bukan motor guna untuk main track. So masa tu lah yang aku terbuka minda nak pergi ke arah track tu. Adalah banyaklah cabang dan jalan sampai aku tukar 3 biji motor baru sampai ke arah track. Lepas yang aku nak. Z8. Lepas versi Z8 and then lepas Z8 K9. Suzuki GSX-R. Suzuki GSX-R 1000. Yang tu motor warna merah. Aku rasa masa tu, masa kau follow aku masa aku pakai Z8 Z8 ke?
Suzuki tu aku tak Z8. tak tahu lah. Ni baru tahu. So Suzuki tu motor ketiga, and then motor keempat aku pun Suzuki juga. So ada Motor isu lah keempat dengan motor. Suzuki. Sekarang Motor ni. keempat pun Suzuki lah. Sekarang dah tak ada lah. Apa keempat pakai apa? K9. Dapat K9 K9 juga. ni. Sebab K9 aku yang warna merah tu ada problem. So Ha. aku kena return ke kedai. Lepas tu dia bagi yang lain. Lepas tu dia bukan bagi lah. Ada Ha. agreement yang lain lah. Dia macam tu. Okey. Dia macam ada pertukaran ada macam orang kata win-win situation lah. Kedai boleh layan Sebab yang tu melibatkan major problem apa ke panggil apa? dia, JPJ Chemist. Okey. Jabatan Tak, Kimia JPJ. proses dia tu maksudnya K9 yang warna merah tu Proses jual dekat kedai ke? Lepas tu ambil K9 yang lain. dia bukan jual, dia macam kau bertukar Macam tangan je. Bertukar tangan. ke tangan So je macam lah. kau Tapi bagi balik kedai motor tu, tak ada loan lah kan? motor tak ada loan betul. Oh, boleh lah tukar Dia nama kira lah. kosong lah loan. Tukar nama, and then ambil balik. Sebab Okay. one thing lagi, aku beli motor ni guna personal loan. Hmm. Aku tak Itu guna. bagus juga. Kalau aku dengar banyak juga Yes. orang kata daripada pergi Ion, kita buat personal loan. Ni Sebab personal antara loan situasi ni, dia. Aku faham. okay, Kita ni. aku terangkan kenapa aku cadangkan personal loan. Hmm. Interest dia dengan Aeon dan juga loan kedai lebih kurang. Satu. Yang kedua, kau boleh tarik panjang. Macam aku tarik 7 tahun. 7 ke 8, sorry. Aku tarik 8 tahun. Which is setahun lebih daripada yang asal lah. And then one more thing, let's say kau macam bosan pakai motor ni. Kau nak tukar, nak rasa motor lain. Kau jual motor tu, and then kau just mungkin top up sikit duit lagi, kau boleh dapat motor lain. So kau tak rugi. Motor mesti bayar sama je. Betul. Motor tu of course use motor second use kan? Use lah. So bila jual harga sebab tak jatuh jauh. yes, tak jatuh jauh. Mungkin jatuh dalam 2-3 ribu. Tapi motor second nilaian dia sama. Tak kira kau pakai Superbike ke, kau pakai Kapcai sama. Betul tak? Macam kereta lah, sama. Cuma beza dia kalau kereta ni depreciate lagi laju. Motor ni lambat. Motor satu lagi, kalau contoh kita ambil motor 1000cc, dia akan depreciate sangat lambat. So tak perlu risau lah. Macam tu. Maksudnya tak perlu nak macam gelabah macam mana tiba-tiba tak ada duit nak jual motor, rugi banyak, nak kena bayar hutang bank. Tak ada. Sebab basically sekarang aku dah tak pakai motor. Sebab satu faktor PKP, yang kedua faktor kewangan lah. Banyak benda yang dah kena restrict lah. So paksa lah jual mana yang orang kata yang kita boleh tolak dulu lah untuk survive. Dia lagi kerugian tu tak jauh lah. Boleh jual lagi. Basically aku tak ada kerugian. Sebab aku tutup loan sini, tak ambil Ion loan tu. Yes, betul. Sebab masa aku daripada Versys tu, Versys harga loan aku ambil 40,000 personal loan. So bila aku jual balik masa tu aku dapat dalam 36. Yang tu aku rugi. Sebab aku beli motor baru. 36 dalam masa 6 bulan ke. Versys baru. Dalam masa 6 bulan, 8 bulan macam tu. So aku ambil Z8 harga 27,000. 28,000. Z8. Sebab masa tu aku beli dengan member lah. Tu pentingnya satu lagi main motor ni kena member banyak. So kau akan dapat motor tu condition satu, and then kau akan dapat motor tu murah. Yalah, tak ada sakawan yang tak tolak. Yes, betul. So bila aku dah dapat tukar Z8 tu, aku ada keuntungan lagi kat situ. So daripada 36 tolak 28, ada lagi lah balance kat situ. Aku tak guna duit tu, aku simpan. So tapi bila aku jual balik motor Z8 tu untuk aku tukar kepada 1000cc, sebab masa daripada Z8 ni kau nak main corner susah tau. Sebab motor ni berat. Aku dah try. Aku dah try masuk track go-kart. Go-kart dekat Sepang tu. Kat Sepang. Kan track go-kart tu. Kat luar lah. Ada. Kat luar betul, kat tepi tu. Aku dah try, and then aku rasa dia susah untuk kau tarik. Untuk kau lean badan kau. So kau kena tarik sekali dia macam tu angkatnya tu. Macam kau tarik motor gajah lah saya cerita. So tak berbaloi untuk aku push motor tu, and then aku decide untuk tukar kepada 1000cc. Motor tunduk lah basically. Masa tu perut tak ada lagi. Bukan tak ada lah, tapi tak besar.
So setakat ada motor tank ni Kau shock pakai lagi orang kata. K9 tu kau still apa station luar KL lah. Masa tu dah kurang. Masa tu sebab aku dah Nak naik tanya juga kau seniorita. travel jauh-jauh pakai K9 tak sikit pinggang ke? Tak. Tak ada? Betul. Sebab macam aku pergi ke, contoh aku pergi ke Tanah Rata, aku pergi ke Thailand. Berapa kali aku pergi Thailand? Sekali, dua kali. Dua kali aku pergi Thailand, pergi JB, balik air. Aku balik, aku boleh pergi shopping je. Tak sakit? Ataupun aku balik, aku boleh pergi mandi kolam. Sebab ada teknik dia ke ataupun sitting position dia ke? One thing, kau kena pandai untuk relaxkan body kau dekat atas motor. Bila naik motor tunduk ni kita cerita motor tunduk sama juga nanti kita cerita sebab dalam track ni pun ada juga kena ada relax body ni. Sebab kalau tak, bila body kau pressure, kau punya ni akan pressure. Bila kau punya ni pressure, kau punya ni pressure. Bila sini pressure, sini pressure lah. Yalah. Okay. So bila sini pressure, kau mental kau akan berhenti. Dia macam tu. So macam grup aku, kebiasaannya kita berhenti isi minyak tu 5 minit and then rokok sebatang. Tu jalan balik. Kita orang tak ada nak berhenti setengah jam, 1 jam, tak ada. Kita orang direct. So itu dah jadi kebiasaan lah. Grup yang aku follow dengan Abang Jo tu lah. Basically dah tak dah besar pun grup tu, grup kecil je. Satu lagi tips, kalau boleh join grup yang kecil-kecil lah. Jangan grup besar-besar. Maksimum dalam 10 orang, 15 orang tu cukup lah. Kau grup besar-besar ni, kau tak banyak kenal orang tu dengan lebih rapat and then kau tak dapat banyak ilmu dia. Buat motor ni pun orang kata ilmu juga. Okay lah, before aku masuk track lah saya cerita. Kita go to, okay, so dah tahu kan kenapa tiba-tiba mana datangnya idea nak pergi track ni. Okay. Mulanya Abang Jo dan juga rakan-rakan. Daripada Abang Jo dan juga rakan-rakan lain lah. Sebab masa tu yang jadi rakan-rakan lain tu, sebab bila follow motor 1000cc, kau main pula kat corner macam kat Awana kan. Dia orang start lutut bertemu dengan jalan. Kau takkan tak nak. Kau mesti nak rasa juga benda tu. Nanti kau cerita lagi sakit tak ke macam mana ke? Okay, sekejap lagi kita cerita kat dalam track. Okay, tapi sebelum kita nak pergi ke track Sepang ni, okay, ada persediaan yang aku buat. Sebab kena faham, bila kau masuk dalam track Sepang ni, one thing kau menggunakan motor yang kuasa dia 200 horsepower. So anything can happen. Maksudnya braking kau ke apa tersilap ke apa kau nak buat. So aku berguru dengan satu player, bukan player lah, kita panggil rider Malaysia, rider untuk Cup Malaysia lah, Super Series Malaysia, Farid Badrul nama dia. Acong. Kenal kan Farid Badrul? Tak kenal. Tak kenal. So basically bukan berguru apa lah. Kalau kau nak Google tunjuk muka dia, share je lah. Aku dah allow. Yap. Ni dia. Cup rider ni aku kenal siapa yang selalu promote. Dia bukan Cup rider, ni MSS. Ni bukan, dia MSS. Oh, MSS. Yes, dia MSS. Badrul lah. Macam pernah sebut lah nama dia. Jadi MC tu. Ya Tak ingat. Nampak screen aku kan? Ada. Okay. Untuk pengetahuan lah, selain aku Kalis pun pernah juga jadi MC. Apa dia? Kalis. Pernah tolong aku jadi MC. Tahu, aku rasa ada seorang lagi lah. Kau pergi 3 orang kan? Dengan dia je. Aku ada ajak Nami tu. Nami sibuk. Kalau Nami tengok. Alah, tak keluar pula gambar dia. Jadi tu? Okay, yang ni. Yang ni, dia ni. So untuk MSS Championship, dia champion lah. Kalau tengok ni nampak dia champion. So basically masa ni dia incoincidentally lah orang kata. Maksudnya tanpa sengaja dia team dia ni punya principal kenal dengan Abang Jo ni, memang rapat lah, kawan baik lah. So dia ajak kita orang pergi go-kart Sepang. Sebab dia kata time ni Farid Badrul dan juga Ramdan, apa nama dia aku lupa, Ramdan apa. Sebab aku banyak borak dengan Farid ni je. So Ramdan Rosli kot nama dia.
Dia ada betul tak? Go-kart dekat Sepang tu, cuba Google sikit tengok track dia macam mana. Aku tak rasa track dia Track dia kemas kan. tak Track besar dia mana. macam barai juga kan. Dia ni lah Ramdan Rosli betul. Dia Okay. ni ada training. Ada training Okay. dekat go-kart. So nama ni lepas tu dia ajak geng-geng kita orang pergi. Lepas tu kita orang pun join lah. So dalam masa yang sama kita orang belajar daripada tadi tu lah, Farid Badrul tu lah, untuk anything. So track go-kart Sepang Aku, Sekejap. setahu aku track dia macam barai sikit. Tu aku macam pelik, macam mana kau boleh main motor kat situ? Macam mana aku boleh main? Dia macam mana nak cakap? Oh, dia kemas. Bukan yang macam barai tu orang selalu buat drift kot. Yang ni bukan. Aku salah faham tu. Bukan. Okay. Aku ada satu video dekat Insta. Sebab dekat Keliling Sepang, untuk penonton korang lah, Keliling Sepang tu ada juga ada orang buat dia orang punya track tau. Kadang main Ada. drift. Betul. Macam drift ni tak perlukan jalan cantik sangat pun. Dia nak lagi Sekejap, jalan mana? licin kan. Betul? Okay, kejap Track rally pun ada. Dekat keliling kat sebelah-sebelah Okay. Sepang tu lah. Yang ni nampak Yang ni go-kart. Tunjuk. Play. Tengah play ni. Tak jalan. Tak jalan tu. Ni track go-kart. Cecah tu. Ni motor merah. Siap tu, sikit. Ni Baik. baru belajar-belajar. Ni baru belajar-belajar sikit-sikit. Aku ingat masa ni kau main go-kart dekat highway, tepi highway tu. Tepi highway panggil apa? Bukan kat USJ. Tu USJ. track tu sesuai untuk 250. Kecil kan? Dia kecil ni kat betul. Sepang. Yang ni track besar. Ni kat Sepang. Aku tak Betul. pasang kau tag hashtag apa. Okay. So yang ni lah yang ajar aku. And geng-geng aku. Dia bukan ajar lah, basically dia bagi ilmu lah. Dia tunjukkan cara macam mana kalau ni jadi macam ni, position body, corner kau nak cecah macam mana. Persediaan tu. Poin persediaan dia mata kau kena sentiasa pandang apex. Maksudnya kau bukan pandang pada ni, pandang pada exit corner kau. Semua benda tu lah. So macam ni lah, nampak? Makin lama makin rendah, makin rendah dan makin rendah. Macam ni lah. Ini lah yang dia ajar. Maksudnya peluk motor tu macam mana cara dia, kaki kau kat belakang ni position macam mana. Yang ni lutut ni sebenarnya kena dengan tak kena tu nombor 2. Sebab lutut ni sebenarnya kau punya apa panggil? Kau punya penanda aras. Yes, penanda aras. Bahawa limit motor kau tu boleh turun lagi ke tak. Betul. So and then yang pertama sekali sebenarnya, kalau nak kena lutut ni senang je. Tak susah pun. Kau kena dengan speed kau, kena dengan line kau. Kau akan masuk. And then automatic lutut kau akan jatuh. Lutut kau akan kena. Macam ni kan. Line aku dah salah, nampak? Aku kat luar, dia kat dalam, dia dapat. So line salah, susah nak kena. Tapi dekat lah. Tapi ni paling, yang ni betul-betul lean lah. Ini lean tak habis lagi ni, boleh lean lagi ni. Macam tu. So lean is baring. Lean maksudnya kau nak baring. Betul. Kita panggil lean. So ni lah geng-geng aku. So ni Abang Ju. Agak berumur lah. Masa ni dia tak masuk lah. Tapi banyak lah kita orang belajar masa ni. And then itu je lah untuk motor ni. Motor standard ke? Kau ada buat-buat? Motor yang merah tu consider spec racing. Kau beli dengan spec racing lah? Kau beli dari kawan ya? Aku beli tu memang beli dah spec racing. Betul. Dia spec bukan racing lah. Maksudnya set up for racing. Macam tu. Engine tak tukar kan? Masuk kat situ. Engine tak tukar. Sama je. Yes. Ke, absorber, tayar. Betul. Rim tak tukar. Basically dia punya suspension dia keras. Sebab untuk cornering suspension kau kena stiff. Kau tak boleh lembut. So kalau aku langgar lubang memang berbigat dekat rasa. Macam tu lah. And then dia punya apa orang panggil absorber dia tu, dia bukan automatic punya preload. Dia manual preload. Maksudnya kita kena setting manual. Maksudnya kita kena kita either pergi kita pusing-pusing yang tu. Tapi dia punya pusing tu yang jenis function, bukan tak function. Kalau macam ada certain motor dia pusing-pusing tu tapi terasa tak ada macam tak ada beza kan.
Tapi kalau yang motor yang biasa motor besar ni jenis pakai Olin, yang jenis pakai macam aku ni sebelum ni aku pakai apa lupa lah. Tapi satu level dengan Apa Olin lah. impact dia waktu corner tu kau rasa? Impact dia kau tak rasa kau terlampau bergegar satu, and then bila kau braking tu kau akan rasa lagi makan. Okay. Dia macam tu. And then satu benda lagi dia akan main. Maksudnya kau tak rasa melambung-lambung motor kau bila kau braking ke atau langgar batu ke jalan ke. Jalan tak rata tu kan. Dia tak melambung-lambung, dia akan steady. Macam tu lah. Sebab kalau kau tengok kat Sepang pun banyak yang corner-corner yang orang kata tight corner kan. So dia tak ada keluar tu macam macam tu kan. Dia tak ada keluar tu macam ikan je tu. Kat Sepang punya track kita tengok. Sepang punya track. Alright. Corner-corner. Satu input kat ni sebab aku actually aku pun banyak benda yang tak tahu walaupun aku ada campur-campur sikit kan. Banyak benda yang aku belajar lah. Which is ada, kita tak panggil corner, kita panggil apa? Turn Apa? Setiap corner tu kita panggil apa? Corner lah. Dia okay kalau T1, corner tu corner lah. Dia label kan T1, T2, yes. T3. That one we call turn 1, turn 2, turn 3, turn 15. Bahasa racing lah. So kalau korang tengok racing live, komentator cakap T1, T2 itu maksud dia lah. Jangan pelik lah orang kata. Satu tip lah, macam kalau kita tengok apa-apa racing live, maybe kita boleh study track tu punya turn supaya kita boleh faham apa komentator sebenarnya cakap. Tu one tip lah. Okay. So yang ni yang kita nampak Sepang lah. Yang senang nampak lah, orang faham lah. Grandstand apa semua kan. So tapi in terms of kalau kau main track day or racing, kau akan nampak ni. Aku nak share ilmu pasal racing, aku tak padu lah. Sebab aku pun tak pernah pun nak orang kata berlumba yang serius. And then apa? Okay, yang tadi turn paling bahaya turn apa? Cerita sikit ni. Untuk aku, kalau aku turn paling bahaya aku rasa dekat turn 5. Nampak macam biasa, kenapa? Nampak macam biasa kan? Okay, kita cerita sini. Okay. First kali biasanya kalau aku turn 1 lah. Okay, teruskan. Kalau kau turn 1, okay, kita cerita kenapa aku cakap turn 5. Okay. Turn 1 ni sebenarnya kau memang straight. Kalau bahaya kalau kau brake lambat. Betul. Biasanya untuk orang-orang macam kita ni, kita akan brake kat 200 meter. 200 meter board. Tapi racer-racer akan brake kat 150. Dia ada penanda. Okay, macam mana aku nak tunjuk penanda lah. Okay, nampak ni. Nampak? Besar sikit. Besar sikit. Ni okey, ni kot. Gambar ni okey kot. Okay, ni turn 1 lah. Ni basically ni turn 1. Ni F1. Okay. Penanda dia tu kat tepi ni. Yang ni. Lambang Petronas ni. Ini penanda penganjur dah marking. Dah buat lah. Tapi dia sebenarnya bukan sini marking dia. Ini. Kalau kau pasang yang ni warna putih ni, ni penanda dia kat tepi ni. Dia masuk kat situ. Ada. Kat sini akan ada tulis 50. Ni 50, 100, 150, 200. So basically kalau yang baru-baru, yang newbies macam aku ni, aku akan brake kat sini. Tapi kalau racer dia akan brake kat sini. Sampai sini kau dapat berapa kilometer? Berapa ratus? Daripada sini. Sampai sebelum daripada starting racing lah, starting turn 15 tu. Last turn tu Yalah, keluar turn 15 lah. Basically kat sini lah. Kau akan speed. Keluar sampai sini. Motor merah aku pernah cecah 283. 282 dekat situ. So dekat sini selamat tinggi selamat. Dekat sini tapi aku terbrake lambat sikit masa tu kat sini. Sebab masa aku tengok tu, aku sebelum marker 200, aku tengok meter aku 282. And then aku fully brake sampai marker 50, kau turn. Masa tu speed kau dalam 80-90 lah. Kau turn masuk ke turn tu. Apa akan jadi kalau lambat brake? Orang tu akan lambat brake kau akan tersasar sini lah. Dia jarang orang untuk terbabas yang sampai tahap langgar dinding, sebab kau kena faham jarak dia antara sini nampak yang luas ke dinding tu. Itu requirement by safety lah untuk under racing punya ni lah. Kalau untuk Formula 1 FIA, kalau untuk motor apa? 28 kalau untuk MotoGP punya rules lah. 28 kau brake, maknanya first turn ni kau berapa kilometer ni kau speed? Agak-agak macam tu yang kau pasal. Macam mana?
sampai kat penanda tu kau dah brake. Kau speed Macam ni. 280 kan. Maknanya kau corner ni berapa kelajuan kau ni? Aku guna 80-90 lah. Macam ni. Oh, boleh drop dengan cepat Brake kena power. Boleh. Dia naik dengan cepat dan drop pun dengan cepat. Okay. Tapi aku rasa 28 tu tak tahu, ada orang kata meter aku tak betul. And then tapi yang aku selalu tengok meter aku 28 tu pernah paling laju je aku rasa. Tapi yang selalu aku tengok dalam 27 dan 26 lah. 27 lah, 27 selalu lah. 274, 273 sampai sini. And then braking. Masuk turn 1 kau akan jadi 90, 80-90. And then yang selalu orang terjatuh, bagi aku ni tak bahaya. Yang selalu yang orang terjatuh adalah dekat corner turn 2. Ya, ada Cikgu Wan masuk. Wan Irwan ke ni? Siapa Cikgu Wan? Mungkin. Okay, corner turn 2 ni, ini adalah corner selalu orang terjatuh. Dia tak jatuh kuat, dia jatuh slow. Sebab speed kau kat sini kau slow, mungkin kau tak cukup nak carry, nak bawa. And then kau nak ke sini, kau jatuh. Kau nak balas balik tu, kau terjatuh. Macam tu. Ni jatuh bodoh lah orang panggil selalu sini. Jatuh itu bagi jatuh bodoh tu, skill tak power. Okay, jatuh bodoh lah. Okay. Turn 3 ni turn corner panjang. Ni Wan Irwan ke? Saya. Wan, kita tengah sembang dengan Sophie ni pasal Sepang ni. Sama-sama tu kau lain lah. Ada benda nak tanya, kau tanya je. baru habis kelas sebenarnya ni. So tengok ada link tu lah. Cuba tekan lah. Thank you Wan join. Tapi tak lama lah, sekejap ni. Apa tak boleh. Boleh. Okay, silakan Sophie. Lepas tu kita pergi ke turn 3. Ini biasa tak bahaya sangat lah sebab kau balas je kan. And then turn 4 ni, kalau turn 4 ni bahaya bila beramai-ramai. Sebab turn ni kalau kau tengok antara semua turn dia adalah turn paling tajam. Pasal nak? Dengan turn ni lah. Betul. Tapi orang kata turn 90 degree sini. 9 ni ada pusing naik atas kan. Tapi sini bahaya sebab dia laju. Dia speed tu dia gather daripada sini. 220 kau boleh cecah kat sini. Okay. Sebab walaupun kau corner tapi speed kau kat sini end up kau boleh dapat 220. Racer boleh dapat 235 ke 240. And then dia braking masuk. Dia tajam. Okay. Yang sini bahaya. Kenapa? Sebab aku show kau gambar. Bang track turn 5. Member pernah masuk Sepang kan. Kita nak dengar cerita dia. Biasa tengok, kalau aku selalu tengok MotoGP ke F1 ke, aku kan faham sangat kan. Ni kita boleh sikit-sikit kita boleh faham lah. Masuk Sepang track day pun. Bab teknikal ni kan. Bab teknikal, term-term dia orang pakai. Track day pun. Okay, ini turn 9. Alah, tak ada lah turn 5. Aku tak ada pula. Sekejap. Wan di Melaka ke Wan? Kat Ceras. Kat mana? Dekat Alam Damai. Oh, kat Alam Damai? Benda Razak dekat gila. Benda Razak? Aku Benda Razak. Masya Allah. Dekat. Alah, tak ada gambar turn 5. Okay. Sebenarnya dia macam ni tau. Tak ada, ni bukan. Tak ada gambar turn 5. Okay, sebab dekat sini. Okay, kita tunjuk sini lah. Nampak dia tulis genting curve. Sebab corner selalu orang jatuh. Sebab dia turun bukit. Kau corner sambil turun bukit. Kau corner sambil turun bukit. And then kau masuk corner tu memang lagi turun. And then baru dia naik sikit. Kat sini. Okay. So selalu orang jatuh tu sebab pace kau laju, kau tersasar. Sebab member aku seorang high side sini, motor habis hancur. Motor hancur, total loss. Dia okey, tak ada apa. Tapi biasa concussion lah kan. Masa yang nak jadi cerita, masa tu aku tak masuk, aku memang jadi cameraman dia. And then bila memang aku tengah tengok arah tu, tahu-tahu aku nampak motor tu. Tak, yang ni nama orang bagi. Saja. Yang ni nama orang bagi. Okay. Ni tak ada apa pun nama ni. Ni sebab nama dia turun bukit lah. Dia turun bukit. Tapi sebenarnya genting curve aku tak tahu mendatang nama ni. Aku tak pernah dengar pula istilah-istilah ni. Selalu aku dengar turn 5, turn 1. Macam ni ya, turn 5, turn 1.
So Pik, kalau let's say lah kan motor ke kereta ke hancur masa dekat track, Hmm. kira macam insurans cover ke? Tak. Tak cover Sebab tu kalau kau perasan mungkin Arif pun perasan kot. Siapa yang masuk track day dia akan tutup nombor plate. Perasan tak? Ah, Okay. aku bukan nak jahat-jahat dalam ni, tapi dia tutup nombor plate tu, contoh dia accident, dia akan cuba buat cover report dia accident kat luar. I see. Tapi benda ni kena faham tak? Insurans ni pandai. Dulu insurans kurang pandai lah bagi aku. Tapi sekarang insurans pandai sebab apa tau? Dia akan ambil gambar and detect siapa yang accident tu, motor tu macam mana Betul. keadaan dia akan buat macam tu. Dia nak Sebab proof dia lah akan kan? dia akan standby dekat track tu. Dia dah ada, dia tahu track dia tu ada, dia akan duduk situ. Kawan kau Nasib yang lah. total loss tu dapat claim? Dia buat sendiri balik motor dia. Dia total loss tak dapat apa lah. Tapi motor dia memang motor track. Motor CBR 1000 tahun 2008. Total loss. Tapi dia memang aku boleh nampak dia melambung macam tu. Motor track ni biasanya dia orang tak bayar rotek Dia orang buat simpan kat rumah je. Motor ni sebenarnya senang cerita motor piang. Motor piang. Maksudnya Motor Singapore. Yes, motor Singapore. Either motor Singapore atau motor Thailand, tapi mostly motor Singapore lah selalunya. Ataupun motor yang dah lama yang pihak insurans jual. Okey, pihak insurans walaupun motor kau total loss, dia akan jual balik tau sebenarnya. Okey. And Ada then lelongan lah. dia bukan lelongan, dia antara pihak insurans dengan ejen. Okey. Dia macam tu. So motor ni dia mungkin akan ambil barang-barang yang elok dan dibawa masuk ke motor yang lain. Chassis yang lain and then menggunakan nombor enjin yang lain. So motor tu tak sah atas jalan raya senang cerita. Sebab atas jalan raya chassis badan kena sama dengan enjin, betul? So yang ni tak sama. So bila tak sama tak boleh pakai lah. So motor macam ni kena one thing, nak beli kena hati-hati. Nak beli motor besar ni kena hati-hati sebab aku pun dah merasa lah sengsara dia macam mana bila benda macam ni terjadi. Sebab yang isu motor merah aku tu sebenarnya adalah isu ni je, isu nampak macam ada kesan ketukan. Tapi kalau ikut clarifying dia kata macam rendaman bahan kimia apa benda lah, aku pun tak tahu sebab dia ada cat benda tu. Tapi Kimia JPJ nasihatkan aku kalau boleh pergi tukar balik motor ni ataupun pergi claim balik apa cara sekalipun lah. Sebab takkan kau nak buat surat surat pengesahan motor. Sebab kalau tak, dia ada satu surat tau, surat chassis motor, pengesahan chassis motor tu. Ke mana saja aku pergi, surat tu mesti ada dengan aku. Ke mana saja. Surat original tau. Kalau tak, motor tu akan kena sita dulu. Dan motor setiap baru kali aku tak, motor pun lama dah. Aku dah tak pakai motor lah sekarang. Motor ya second lah. ke? Ingatkan Gixxer tu. Gixxer tu lah. Gixxer merah tadi yang ni. Gixxer merah bukan biru ke? Biru tu yang lepas daripada Gixxer merah ni. Ada video-video Sophie kau tengah ni ke? Yang kau tak share kat Instagram. Video bagi aku video-video membahayakan nyawa lah ada. Mendekatkan diri dengan Allah dah. Itu betul-betul dekat lah. Nanti aku beritahu lah, aku tunjukkan kenapa dekat. Itu antara yang tengok yang dekat tapi sebenarnya ada yang lebih dekat. Yang ni masa aku main sepang dengan cousin aku lah. Ini cousin aku pakai CBR 1000, yang depan ni aku potong. So lepas aku potong dia potong aku balik kat depan tu. Macam tu lah kita main for fun. Trade day is for fun. Tapi dia ada race day. Okay. Macam tadi kau kata apakah qualifying dia kan? Nak masuk syarat-syarat dia kan? Syarat-syarat dia yang pertama kau kena ada motor. Apa jenis motor pun. Betul? Yang kedua CC motor. Okay. Untuk trade day dulu kebiasaannya CC motor adalah 600cc ke atas. Tapi lately sekarang dah banyak buka untuk 150cc ke bawah, 250cc ke bawah, 400cc ke bawah
banyak lah CC ke bawah. Tengok event lah. Naik kategori. Yes, tengok event and tengok organizer. Benda ni baik organizer. And then itulah syarat dia yang paling basic lah, paling utama. And then okay, untuk kategori 600cc dan ke atas, kebiasaannya dia akan ada kategori kelas. Ada kelas A, kelas B dan kelas C. Betul. Okay. Kelas A untuk kelas A untuk orang yang buat timing 220 dan ke bawah. 225 220 ke 225 macam tu lah. Ke bawah. Maksudnya dia minit. 2.25 2 minit 25 saat. Satu lap semua. Satu lap. Satu lap semua tu dia buat dalam masa bawah daripada 2 minit 25 saat. Okay, itu A. Kategori A. So kategori A ni kita orang panggil geng perang atau kategori racer. Kategori racer. Yang kedua adalah kategori B. Kelompok B. Okay, kelompok B ni 2 minit 45 saat dan ke bawah. Beza 20 second. 20 second. Tapi 20 second jauh beza. Jauh untuk motor jauh. Untuk motor jauh. So 2 minit 45 saat dan ke bawah. Yang ketiga 2 minit 45 dan ke atas. C lah. So biasa kalau orang-orang baru dia akan main kat C. Kau cakap ni aku baru tahu. Sebelum ni aku main C, aku main cakap ke? Kategori A, B, C. Apa tahu beza. Baru tahu. Tak. Yang tu dia kategori kan. So biasa kategori A ni kategori profesional. Yang B ni kategori semi-pro. Yang kategori C ni kategori amateur. Macam tu lah. Dia kategori kan. Korang, minta maaf Thank you, Wan. Anak dah bangun. Okay, Anak no problem. Jumpa malam ni insyaAllah. Nice, malam. Assalamualaikum. Salam. Okay, so kat mana tadi? Kategori ABC Kategori ABC. Okay, so itulah kategori-kategori dia ada. So untuk kategori C ni disebabkan aku kenal dengan Abang Jo tadi tu, and then dan kawan-kawan dia advise aku untuk masuk B. Bukan sebab aku laju, bukan sebab apa, sebab bila kategori C ni ramai yang tak jaga line. Maksudnya kau akan nampak orang tu kejap macam ni macam tu. Sasa bahaya untuk kita. So lagi berbahaya untuk kita, betul. So dia kata better kau masuk B. So bukan nak kata C tu tak bagus, tak. Tapi cuma kau akan rasa macam kau duduk dalam keadaan bahaya sebab macam aku, bila aku pergi ride dengan member aku, semua akan follow one line macam ni je kalau ride. Either akan buka sikit macam ni ke, tapi taklah sampai macam tu, tak ada lah. Tak ada intercept lah. So kat situ lah perbezaan lah. And then tadi motor. Persiapan Tadi okay, persiapan untuk masuk track. Persiapan untuk masuk track kau kena ada suit. Suit apa tu kos? Ini kalau aku nak cakap boleh? Ada 300 setengah sehari. Ada? 300 setengah sehari. Kalau aku nak cakap harga suit ni malu aku. Ya, tu mahal. Tu tanya sewa dia. Mana ada? Mana ada? Mana ni suit murah Suit beli kat member. Ya. 600 kot. 600 ke 400? Lupa lah. Tapi suit ni boleh pakai ke? Panas tu kata typical. Standard. Biasa, kebiasaan. Yang benda-benda ni. Tak yang aku tak label lah pergi genting pakai suit tu. Yang putih tu. Oh, yang tu yang ni. Yang ni ada kisah dia sebenarnya ni. Kan. Kejap. Back. Yang mana? Tu brother kawan kau tu. Kat bawah tu. Tu. Gambar ramai-ramai. Mana? Oh ni. Aku pakai suit juga. Kau yang cakap member aku lah. Okay. One thing about member aku ni semua, dia orang utamakan safety. Apa? Sebab kita tahu kita main benda laju. So tu lah. Okay, untuk masuk track, first kali adalah suit. Yang kedua helmet kena full face lah. Yang ketiga kasut kena kasut riding boot. Bukan riding saja, racing kalau boleh. Sebab racing boot ni alamak tak nampak. Macam ni aku nampak. Dia akan ada sampai ke tahap ni betis. Dia akan tutup betis kau. And then glove important. Ni glove aku ni nampak Kau si mata pun tak buka Tak buka. Tapi dia mengganggu sebenarnya. Dia mengganggu bila kau dah speed tu 25 ke atas. Dia macam goyang gegar. Goyang sikit. Tapi kau still boleh nampak jelas lagi sebab aku
dekat aku punya helmet tu dia akan tight kan benda ni. So dia goyang tu sikit je. Kau saya akan nampak jelas lah. Tak ada masalah bagi aku. And then itu persiapan yang biasa lah. Okay, yang tu tak mahal tak apa. Okay, persiapan paling mahal adalah dekat sini. Tayar ni depan dan belakang kebiasaannya masuk kalau boleh baru. Ya. Kebiasaannya orang akan masuk kalau boleh baru. Lepas tayar baru tu dia akan jual. Orang kata tayar track lah. So bunga ada dalam maybe 70%, 80% dia akan jual ke orang. So dia boleh beli tayar lain lagi. Pakai satu hari tinggal 7%. Betul. Aku biasa kalau masuk sampai habis minyak dalam tank. Bagi puas. Tapi tayar tu kalau laku tak jual? Ke lama baru nak tayar, aku jenis aku beli tayar, aku pakai sampai pergi habis. Maksudnya dah habis track tu, aku pakai juga kat luar. Aku bukan jenis kaki dalam track habis aku tukar tak. Tapi sebenarnya dia biasanya satu tayar ni boleh buat 2 kali. Tapi biasanya satu tayar ni 2 kali untuk 2 kali main track day lah. Kalau tayar baru dia cerita. Tapi orang yang dah biasa main, dia nak tayar tu yang sedap. Maksud dia nak main tu nak bagi puas. So dia akan ambil tayar baru. So apa dia buat, dia akan jual tayar yang lama yang dia dah guna track day first tu, and then dia ambil tayar baru untuk masuk second track day. Yang okey brand apa? Pirelli. So ada brand lagi baik. Yang okey dia ada banyak kategori tayar. Okay. Kita ambil kalau purpose untuk track saja dahulu, kita ada Michelin dan juga Pirelli. Yang tu kita panggil sebagai slick tire. Kalau kau tengok sini kau boleh slick tire. Okay. Kalau kau tengok sini, yang ni nampak ada garisan lagi ke tak? Okay. Slick tire tu kau tak nampak langsung garisan-garisan kat sini. Dia ibarat macam licin. Tapi ada garisan. Dia bukan ibarat. Tapi sebenarnya ada garisan, ada line. Tak ada, dia tak ada garisan. Dia getah semata-mata. Cuma kalau kau nak tengok ketebalan, kau kena tekan macam ni. Oh. Okay. Kau akan tengok kuku kau ni masuk ke dalam kan? Itulah ketebalan tayar. Nipis lah. Itu marking dia. Dia tak nipis, tebal. Dia tebal. Lepas tu dia ada macam ada lubang sikit. Kalau tak ada line, dia tak ada line. Lagi grade dia sebab dia super soft. Okay, mari aku tunjuk. Kalau tengok F1 pun pasal aku tak ada line. Dia tak ada. Ini F1. Tapi kalau pakai jalan biasa tak boleh kan kata macam ni? Sebenarnya tak boleh. Kau boleh kena saman. Track, ya. Dia hanya untuk track saja. Sebab dia bukan spek jalan, kau boleh kena saman. Kau tak mengikuti spek jalan. Okay, ini yang kebiasaan orang beli. Yes, okay. Ini yang aku cakap slick tadi. Ini super soft. Nampak tu? Tayar dia. Mana ada bunga? Tunjuk aku mana bunga dia. Dia nampak yang bintik ni. Ni penanda aras dia. So kau tekan kuku kat area tepi ni, kau akan nampak berapa dalam ni dan kau akan tahu berapa tebal tayar ni. Okay. Kau ukur pakai kuku. Ini yang tayar selalu aku beli. SC2. Compound dia soft, soft and super soft. Tengah ni soft, kanan ni super soft. Yang ni SC1 sama juga, tengah soft, kanan super soft. Yang ni super soft semua. So dia lagi lekat lah. Kalau lepas habis race kau akan nampak tayar ni memang keluar getah dia macam nak gila lah. Melecur. Kesan melecur dia teruk lah. Macam ni dia relax okay. So yang ni tayar touring lah. Ni macam kau pakai motor sebelum ni lah yang kau pakai tu. Betul tak? Ingat tak? Ya. Tak ingat dah. Tayar ni kau pakai. So inilah kategori-kategori tayar dia. Satu lagi biasa rim tayar lah. Rim tayar kau tahu kot yang macam ni. Mana? Ni rain tayar. Standard rain tayar. Rain. Hujan. Rain. Hujan. Okay. Kanan sekali. So tayar ni hanya digunakan time hujan je. Kalau kau guna time kering, bergoyang motor kau. Sebab so dia kalau terlampau soft. competition semua tu dia memang ada tukar tayar lah. One of the technical things. Ada. Masa yang ni kot mana? Apa? Kau boleh pakai juga rain tayar tu? Pernah pakai? Tak ada. Aku tak main.
Yang ni masa nampak yang Fisherin race untuk Malaysia Superbike Championship. Fisherin kan. Alah, tayar belakang. Dia ni dia pakai heater. Kita panggil warmer, tayar warmer. So ni nak mengekalkan suhu tayar supaya dia keluar tu boleh race terus. Tu fungsi Dia tak balut perlu nak tayar tu panaskan kan. tayar dah. Tu function dia balut tayar. Macam kalau kereta pun sama kan, dia ada balut kan. Betul. Aku tak pasti untuk Malaysia punya series. Tapi usually kalau kau tengok GT Sport ke apa, dia akan balut tayar ni National ada lah. untuk kekalkan Kalau kemasan. local event, diorang tak buat apa pun. Tapi motor kena buat sebab nak tak nak dia kena panaskan tayar. Kau tak, kau Motor kena ambil ada. masa 2 lap. Motor ada. Kau kena ambil masa 2 lap untuk dia ni. Penting lah tayar tu kena panas. Betul. Okay. Okay, so yang ni masa Ada aku pakai baru NT belajar. masuk Sepang. Tak tinggi ke? Ada? Juga. Ada. Nampak tadi Dia tu. macam tu. MT macam ni lah. Ni bukan Sepang, ni go-kart tapi MT memang ada masuk Sepang yang besar. Basically yang ni pun jenis yang training dulu lah. Aku cadangkan lah kalau siapa-siapa yang nak masuk Sepang ni better go for training first untuk track kecil. Try dapatkan Website? feel corner tu macam mana. Recommend lah. I mean website orang tu ada ke? Dia tak ada website. Itu macam nak cari Maksudnya training tu. Training tu Kau check in kau macam ke? mana dia kena jangan cek aku tak main nama ni. Aku dah bertaubat. Tak, maksud aku ada company event yang provide service Aku rasa kalau macam untuk sekarang mungkin kau boleh pergi kat USJ. Dia ada macam satu booth tu. Bukan booth, ada macam ada satu tepi tu. Nampak dia orang promote. Dia ada Yes. buat Tapi yang tu untuk 25 betul 250. 250. Yes. Dia kau sewa dengan dia untuk motor, suit semua, kau macam bagi komitmen tak silap aku 3,000, dia bagi kau peluang 2 kali masuk track. Motor semua dia punya. Semua risiko atas je. Kau just bagi one time ke 3,000 tak silap aku. Betul. So yang tu lah. Tapi 250 lah. Itu yang kekurangan 250. Dia kat situ lah. Tapi okey lah. Kat USJ kalau kan, nak belajar dengan orang dia, basically kau tak sampai mahal sampai 3,000. Motor kau sendiri, and then suit kau sendiri, tayar kau apa semua sendiri. Basically harga dia dalam basically harga dah 350 je ke 400. Kau macam upah dia untuk ajar kau. Dia akan tunjukkan apa cara nak corner apa semua. Tapi cadangan aku before kau masuk the real Sepang yang besar tu, belajar untuk track kecil tu. Sebab aku pernah jumpa orang yang tiba-tiba suddenly masuk and dia terkejut. Dia nervous. And then dia jatuh bodoh lah. Dia macam tu. Alah, motor sendiri so kita tu. tak ada motor sendiri, motor besar awak tu kos bukan kecil, besar. Better kau orang kata cari ilmu dulu baru kau pergi ke arah satu lagi. Macam kita lah, kita mana ada terus kerja kan. Kita belajar dulu macam tu lah. Aku punya idea lah. Sebab aku ada buat pernah jadi MC racing tu kan. Sebab dia orang ada, aku nampak selalu ada buat simulation punya kereta tau untuk Sepang. So aku pun banyak kali juga try, memang susah. So which is kalau nak try simulation tu, simulation tu benda yang real. Pun nak ambil corner pun susah sebab corner Sepang ni bukan macam corner biasa kat jalan biasa ke. Betul. Kan? Bukan corner biasa. Tapi memang kena ada latihan. Sebenarnya nak kata bukan jalan biasa tak, tapi kau punya attitude untuk corner. Sebab kenapa aku cakap macam tu, macam aku kebiasaan dekat jalan luar. Macam contoh aku pergi ke Bukit Tinggi, pergi ke mana lagi yang selalu corner Awana, pergi ke Ulu Yam, pergi ke Kuala Kelawang. Jalan yang corner dia memang orang kata tight corner. Kuala Kelawang, jalan kecil lah. Corner yang banyak lah, betul. So ada sampai 3 stage kan. So aku pergi ke semua tempat ni lah. So basically benda yang ni kau terapkan adalah line kau. And then bila line kau, and then pandangan mata kau. Itu yang kau terapkan. Itu yang mengelakkan kau daripada berlaku sesuatu benda yang kau tak ingini. Contoh jatuh lah. Atau aksiden yang teruk lah. Okay. Apa aku cakap macam tu? Inilah kisah dia. Ini kejadian ni kat Bukit Tinggi sebenarnya. Nampak macam perfect corner kan? Nampak macam perfect corner kan? Sebenarnya ini adalah saat-saat terakhir before aku berguling. Kawan kau ada duduk situ lah, tunggu kau. Kawan aku sini dia ambil gambar. Depan mata lah semua. Melepasi dia kau jatuh? Lepas kamera ni aku jatuh. Ya.
Tapi bukan sebab rendah sangat. Sebenarnya sebab tayar tak panas, tak cukup panas. Itu orang kata ilmu tu penting. Okay, kenapa aku cerita tayar tak cukup panas? Aku naik dekat bukit tinggi ni sampai top. Daripada bawah sampai top, tayar aku dah cukup panas lah. Dan aku dah berehat setengah jam. Okay, aku dah rehat kat atas setengah jam. Member aku main pusing-pusing lah. Main ambil gambar kan. Aku pun tengok, wish, syok kan dapat satu gambar kan. Tak pernah aku nak ambil. Aku pun try lah. So bila aku try, kesilapan aku satu je. Aku turun 4 corner je. Sepatutnya? Sepatutnya aku kena turun sampai bawah dulu and then naik atas balik nak bagi tayar betul-betul panas. So aku dah rehat setengah jam. Aku nak cepat lah. Tayar dah rehat setengah jam. Bila tayar dah rehat, kau dah parking, tayar kau tu dah start sejuk. And then sama dekat bukit tinggi tu, cuaca dia sejuk. So tayar tu tak sempat panas. 4 corner aku turun, aku dah buat U-turn. Aku U-turn, aku naik atas balik. Nak jadi cerita pula, kereta Honda HR-V makan jalan. Aku terkejut. Aku ambil wide. Bila aku dah wide, aku masuk dalam, aku baring lah. Dah baring terus lah. Aku jatuh sliding lah tapi. Tapi tu lah, itu semua teknik. Motor kau boleh gerak balik masa tu? Boleh. Dia tu satu benda lagi. Bila kau belajar dengan orang. Betul. Kalau aku tak pakai suit, aku tak buat. Aku tak berani. Aku kalau pakai suit dengan tak pakai suit beza. Orang boleh nampak aku punya perbezaan. And kelajuan aku. So bila one thing, ilmu untuk jatuh ni pun ada ilmu dia. Bukan ilmu Allah Akbar tak. Dia maksudnya cara kau nak lepaskan tu, jangan kau ikut dengan motor tu. Seboleh-bolehnya kau elak diri kau daripada motor kau. Kau dah tahu kau nak jatuh, kau tendang kan motor kau, buang. Tendang. Kau jangan sayang motor, sayang diri kau. Sebab bila kau tendang ke ataupun kau berguling ke, lagi minimum kau punya risk untuk cedera kat kau. Aku masa aku jatuh ni, satu cala tak ada, satu sakit pun tak ada. Aku jatuh macam jatuh atas gelongso. Kau tendang lah motor kau? Aku tendang motor aku. Motor aku pusing lah. Dia sliding pusing itu. Motor aku seret macam tu tegak, and then dia berhenti. Aku angkat. Yang rosak hanyalah aku punya pemijat kaki. Bukan rosak, dia orang kata terhakis, cala. Sebab aku satu lagi, aku tendang motor tu supaya motor tu tak berguling. Kalau aku cuba angkat balik motor tu, maksudnya time aku corner tu, aku angkat balik kan. So motor tu akan jadi high side instead of low side. Low side tu maksudnya motor kau berseret. Kalau high side, motor kau tu corner macam ni, dia terpelanting macam tu. Dia berpusing. Kadang dekat racing, betul-betul racing tengok high side selalu benda tu terjadi. Racer-racer. Yes, selalu. Betul, tak selalu. nak kalah tu. Sebab diorang nak cuba untuk betulkan balik itu yang terjadi. Kalau tengok yang baru-baru ni, Marquez lah. Baru-baru ni tahun ada lepas mati kan baru ni. Yang mati tu sebab dia kena langgar kan. Dari belakang. Dari melanggar. Tapi tu bukan dia tak tahu mistake siapa kan. Tapi basically bagi aku yang tu racing incident lah. Dah sampai masa lah. Kita share sikit kat YouTube. Kau ada racer-racer yang kau nampak terjadi macam tu, yang hindsight-nya yalah situation yang terjadi. Hindsight-nya tu. Senang je, kau tulis di sini MotoGP hindsight. Kau tahu kat ni. Macam ni. Ini contoh hindsight. Tengok ni Sepang nampak tu hindsight. Tengok cara dia jatuh. Nampak? Dia cuba nak betulkan balik. Saya nak. Nampak? Ni eyesight. Maksudnya motor tu terpelanting. Kau pun akan sakit. Nampak? Dia bangun sakit. Tengok dia betul Dia sliding, dia nak betulkan. Nampak? Dia tolak balik tapi tak dapat. Dia ikut dengan motor-motor pergi. Ini eyesight. Nampak? Dia terpelanting macam mana. Tapi yang ni professional rider. Nampak tengok landing dia macam mana. Ni professional rider. Kau boleh nampak perbezaan landing dia. Dengan kalau kita jatuh mungkin kepala dulu. Ya. Itu beza dia. Itu orang kata ilmu kena belajar. Okey. Kalau low side. Kalau low side dia macam ni.
Orang tu siap buat degree Dia degree. Okay, ni low side. Nampak dia serit Okay. ni. Sup dia serit. Macam ni aku jatuh. Macam ni aku. Itu je jadi. Type low side. Okay. Okay, tengok ni, macam ni. Macam ni. Tu, jatuh macam tu. Tu low side. Ni low Lebih side. baring kan ni? Ni terlebih baring macam aku terlebih baring. Tapi aku cuba tolak agak, cuma dia tak naik. Daripada aku membahayakan diri, baik aku tolak motor aku. Macam tu. Kalau macam pasal tadi Marquez tu kan. Marquez cuba tolak kaki dia pasal nak. Tapi dia tak naik. Tapi dengan badan-badan dia pergi tu kan. Itu yang bahaya dia tu. So sebab tu kalau untuk kita yang main dekat jalan raya ni, kalau jadi macam tu, tendang je lah motor tu. Jangan sayang. Dia ada So, 10 macam minit lagi member zapping. aku, no problem. Okay, apa lagi nak tanya? Basically, itulah Agak apa kau yang cerita ada ni aku benda yang rasa. menarik lah. Term-term technical racing ni. Okay, yang ni aku rasa adalah video paling tak dah paling bahaya ni. Antara yang bahaya aku rasa. Jangan tiru aksi ini lah. Kenapa? Tengok lah. Tak ada suara Tak ada. Tak ada suara. Okay. Tu kau So mute basically ni kan? kat karak Tak, Aku dah tak mute. Dia tak ada masuk. tak. So yang ni kat karak. Ni kat karak. Masa ni balik daripada Betong. Saja record. Tapi ni baru dapat motor ni. Ni kenapa bahaya dia. Nampak ni. Split lane macam ni. Apa kau mencelah? Tiba kereta tukar. Okay, tengok Sial. Tak ada apa lah. Tak ada. Dia macam tu lah. Itu yang bahaya sebenarnya. Tapi sebenarnya dia nak kata bahaya tu atas kau. Maksudnya kau dah tahu. Kau dah tahu anggaran kereta tu macam mana apa semua. And then otak kau kena berfikir kau bukan ada 1 saat. Kau ada kurang dari 1 saat untuk berfikir. Untuk buat decision. Salah decision. Hospital. 7 kaki dalam. Tapi basically dia sebenarnya bagi aku bila aku dah habis orang kata dah tak main motor ni nak kata rasa bahaya tu taklah, tapi sebab aku rasa aku belajar dengan orang yang betul. Sebab bila bawa kat jalan raya bawa dengan laju macam ni, orang kata potong kereta macam ni kan. Skill teknik dia teknik ni aku belajar dengan orang macam ni kan. Aku belajar dengan orang. Ataupun basic mana tip kau orang nak selalu lari. cakap ambil lah 250 dulu. Yes. Antara Tapi aku tak basic cadangkan benda tu. Aku tak cadangkan macam tu. Sebab kau melakukan pemaziran. Okay. Eventually kau akan update. Betul. Kau akan update lah, upgrade. Sebab kenapa aku cakap macam tu kalau kau ambil 250 and then kau nak tukar ke 650, 250 harga dia murah. Kau nak pergi ke 650 tu harga dia sangat tinggi. So motor tu dia bukan sangat tinggi yang sangat tinggi macam tu. Dia sangat orang kata jauh lah. Harga motor tu jual jauh, betul. Macam contoh kau pakai 250, walaupun second kau jual ke orang lain dia akan lagi rendah banyak. Tapi 650 ataupun 600cc ni kau pakai dia susah nak jatuh. Macam contoh ambil Versys lah. Kau tengok Versys 650 tahun 2017, tahun 2014. Harga sekarang masih 17,000, 18,000. Still ada harga orang panggil. 500cc dengan, sama tak? Tak. 500cc lain. Sebab 500cc ni Malaysia mostly 2 silinder. Kalau dia 4 silinder mungkin aku rasa harga dia akan mahal. Tak ada. 500cc semua 2 je. Yang kat Malaysia. 500cc semua 2. Macam CB500X, CB50, CB500. Yes. Macam Benelli, TKW. Semua tu 500 je. Tak lebih. TRK ramai juga ambil tu. TRK. Betul. Sebab harga lah kan. And then sebab harga. Apa aku boleh katakan, 2 orang lah. 2 orang dah pakai Ini orang kata pendapat aku individu lah. Tak merangkumi orang yang pakai lah. 2 orang member aku pakai, seorang pecah enjin. Seorang lagi ada masalah dekat dia punya apa panggil atas tu. Kat airflow. Alah, lama aku dah tak ingat lah nama dia tu. Total body. So ini yang masalah meja. Yang pecah enjin tu servis dia jaga.
And then motor pun ambil second kat orang. Cuma itulah kita tak tahu condition masa dia ambil kat first lah. Cuma basically dia dah servis motor tu. Dia bawa pun dia tak bawa laju, dia bawa pun dalam masa tu sebab dia baru ambil motor, baru seminggu ambil motor, dia bawa pun masih lagi dalam keadaan 1.2, 1.3 kan. Orang kata biasa-biasa lah, tapi motor 600 cc. Enjin pecah. Berterabur minyak atas jalan macam tu. Kita orang sampai, kita hanya mampu senyum, dia gelak. Maksudnya motor member tak ada luck tu. So Suggest itu untuk kalau ada Benelli kawan nak ambil tu, jangan ambil brand pelik-pelik lah. Okay, aku kalau suggestion lah, aku prefer untuk orang test dulu motor tu. Masuk test, kalau kau ada kawan kau yang korang kenal pakai motor tu, mungkin kau boleh tanya dia review motor tu. Personally macam mana. Sebab macam aku tak boleh cakap. Aku Tak pakai kisahlah apa brand Kawasaki, pun. aku pakai Suzuki. Tak kisah apa brand pun. Aku pakai Kawasaki, pakai Suzuki, pakai Yamaha. So, and then aku still juga, sebelum macam masa sebelum ni, daripada K9 kan. Kenapa aku ambil balik K9? Sebab aku rasa motor lain aku tak sesuai. Aku dah pinjam motor member aku Yamaha R1 untuk test seminggu. Aku test tu, ini test bukan test yang setakat kau bawa pergi beli, pergi pasar, tak. Ini betul-betul kau full test motor tu. Maksudnya kau betul-betul perah atas jalan, kau try dapatkan speed yang kau selalu bawa, maksudnya dalam 27 ke 28, selesa tak kau bawa dalam keadaan laju, and then kau corner tu macam mana, tu masuk full test. Tu untuk masa tu aku try dua motor, ZX-10 dengan R1. So aku rasa motor ni aku tak selesa lah. Dia tak, kurang sedap sikit. Tapi bagi aku Suzuki ni dia sedap. One thing mungkin sebab aku ada perut. And then dia punya tu tak terlampau menunduk. Dia tegak sikit. Kalau R1 ni dia menunduk. Okay, itu kalau cerita motor besar. Kalau motor kecil untuk orang yang travel macam kau, kalau kau minat 250, mungkin bagi aku cukup untuk kau pakai sekadar macam Z250 ataupun tak menunduk. Tak sangat. Tegak. Motor tu tegak. Okay. Aku pernah bawa motor tu. Aku bukan pernah bawa, pernah pakai. Ataupun kau boleh ambil MT25. MT25 pun tegak. Ini kategori naked Okay, kalau kau nak kategori touring untuk 250 ni aku tak suggest sebab satu faktor dia body dia besar. Body dia besar, CC dia kecil. So kalau kau nak macam tu, better kau go pergi 650. Macam contoh kau tanya aku sebelum ni pasal Kawasaki 250, betul? Basis 250. Basis 250. Kalau aku cadangkan better terus ambil basis 650. Macam tu. Tu harga sama basis 650. Second betul. 17. Ini untuk second kan? Okay. Tapi kita cerita dari sudut maintenance. Maintenance dia pun sebenarnya sama. 2 minit cepat. Sama. Maintenance sama. Minyak hitam betul? 3? 2. Untuk Z250 2 botol, untuk Versys pun 2 botol. Apa lagi basic valve clearance yang aku tahu wajib buat superbike ni. Valve clear. Okay, dia macam ni Motor 2 inline ni basically maintenance sama. 2 inline tu masuk kalau kau pasang ada 2 pipe keluar jadi satu exhaust. So macam Versys 650, 2 inline juga dengan Versys 2 inline juga. So maintenance sama. Maintenance lebih kurang. Dia bukan sama, dia lebih kurang. Maksudnya CC yang besar ni dia akan mahal bila masa kau nak buat mungkin untuk overhaul sebab dia punya apa orang panggil bore tu, dia punya size block dia tu berbeza. Tapi compare dengan Versys 250 dia kecil sikit. Dia kecil bukan kecil sikit, kecil banyak So mungkin sizing untuk dia punya barang-barang dia, macam contoh dia punya spring dia ke, so tu berbeza kat situ. So, suggestion bukan untuk aku jugalah, kawan-kawan nak start tu sebab ada seminit lagi tapi MT25, laju Z25. Itu kalau nak start from bottom kalau nak start dari bawah Tapi kalau nak start, orang kata nak rasa terus motor besar, aku cadangkan terus naik ke Z6, R6. Ataupun kalau nak murah, beli Suzuki. Suzuki murah kat Malaysia. And then Suzuki cost untuk maintenance dia tak setinggi motor-motor lain. Motor lain pakai 4 botol, motor aku pakai 3 botol minyak. Itu beza dia.
So terpulang lah kepada individu masing-masing. Kalau rasa Okay, nak Sophie. dah Boleh tutup dah Nas? dapatkan pandangan, tanya member, nak tanya aku boleh lah, tapi aku bagi apa pandangan aku lah, tu je lah. Right. Okay, thank you Okay. Sophie. So thank you Right. untuk Sophie last sharing untuk share sesi perkongsian dari Sophie tentang track day dia dekat Sepang dan juga Superbike. Kongsi So ada kosong-kosong macam-macam tips yang dia kongsi. Thank you Sophie. So guys, Right. korang boleh komen lah apa-apa, ada apa-apa penambahan ke. So nanti kalau next video insyaAllah aku akan sembang dengan kawan kita untuk benda-benda yang lebih berinformasi lah. Okay, alright. Thank you Sophie. Okay. Berapa Roger? Alright.